Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siki Yusof menceritakan masalah-masalah kereta dan sebagainya. Okey. So kali ni Siki nak bukan kereta ni lah, bukan kereta ni. Okey, sebelum tu kalau andai kata ada kesempatan untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Okey, jelas Hidam, nampak ke aku? Okey, tumpu. Okey. Di mana kali ni Siki ada satu kesempatan untuk apa? Untuk menceritakan tentang masalah sebab ataupun punca piston rosak. Bukan job kecil tu. Bukan modal RM3-4. Okey, sebab itulah Siki sentiasa ingatkan. Mesti sesebuah komponen ada sebab diciptakan ataupun macam itulah cerita dia. Tak tahu nak cakap apa kan. Okey. So untuk kereta Persona ni, untuk pemilik kereta owner ni, dia ada cakap kat Siki, kereta dia ada masalah bukan makan minyak hitam makan air. Makan air. Kereta dia dahaga. So jom kita tengok apa yang telah dia buat dan apa yang telah kereta ni lakukan sampai satu tahap kereta dia ni tak dapat nak settle. Tak dapat nak settle. Okey, so bila Siki dah buka dalam keadaan macam ni, ini adalah head dia, silinder head untuk kereta model Campro. Okey. AIFM punya sistem ni. Macam video sebelum ni kan. Okey. So kat sini adalah head gasket. Di mana kalau Siki tengok daripada head gasket dia ni, bekas dah buat. Kereta ni bekas orang dah usik ataupun orang dah buat. Ada polis lalu lah. Tak pakai mask tu. Okey, cantik. Okey. So video sekejap je, tak lama pun. Nanti kita pakai balik macam biasa. Alright. So inilah silinder head pula. Gasket head. Di mana kalau korang tengok kat sini, punca air tu hilang. Sebenarnya dia masuk kat sistem pembakaran. Banyaklah sikit isu kan. Macam mana? Kau faham kan? Kau wujud video. Nampak kat atas ni tengok nanti sikit letak. Tak tahu belah mana kan. Okey. So kalau kita tengok daripada sudut dekat, cuba tengok dekat dah. Inilah head gasket dia. Di mana kalau korang tengok daripada head gasket ni kita dapat rungkaikan apa masalah untuk kereta dia ni. Sebab kita tengok daripada owner ni, owner dah buat belakang sikit dah. Tunjuk aku. Okey, owner dah buat servis radiator. Owner dah ada satu benda, objek yang dia buang. Nanti Siki akan tengok pasti betul tak benda tu dia buang. Ataupun sebelum tu memang tak ada benda tu. Benda tu mahal tu. Okey, dia dah buang satu komponen. Fan motor, servis radiator dah buat tadi, hose air dah buat, water pump dah buat. Tapi tetap kereta dia makan air. So air tu masuk ke sistem pembakaran. Macam mana dia masuk? Tengok daripada head gasket ni. Okey, daripada head gasket ni, mata silau terus. Nampak? Okey. Tengok ni sistem pembakaran. Lubang sistem pembakaran. Piston kat sana lah. Ni gambaran je. Ni piston. 1 2 3 4 contoh kan. Okey, ni adalah laluan air. Tengok betul-betul sini, dua ni. Ni laluan air, ni laluan air, ni laluan air. Tertutup dua ni pun laluan air sebenarnya, tapi memang tak ada isu dan tak ada masalah. Okey. Ni laluan apa? Laluan minyak turun ke bawah balik. Ni laluan minyak, ni laluan minyak. Ni laluan minyak, ni laluan minyak, laluan minyak. Ini laluan pressure minyak naik ke atas. Orang tahu wrong way valve. Macam itulah bunyi dia, Siki pun tak pandai mana. Okey, ni laluan air. Yang kecil-kecil ni laluan air. Okey. Head gasket ni dia duduk perantaraan antara blok dengan head. Macam Siki cakap, yang cun tolak tepi Siki hanya tunjuk kepada yang siapa-siapa nak tahu kadang-kadang. Okey, kita jangan yakin yang kita semua tahu. Video Siki hanyalah basic untuk korang tahu. Sebelum korang kena, itu cerita dia. Takut kena ni je. Okey, so laluan air ni, kalau korang tengok dengan teliti, cuba tengok betul-betul Idam. Cuba tengok kat sini dulu. Tengok kat sini. Okey, nampak kat sini? Ini laluan air, betul? Kat sini sistem pembakaran, betul? Kalau tengok penyambung dekat kawasan sini, nampak cantik kan? Cantik, alhamdulillah.
Okey, tengok sini. Okey, sini. Fokus kat sini betul-betul. Laluan air. Laluan air. Betul. Okey, nampak tak permukaan kat sini? Dia macam ada macam kesan-kesan terbakar. Kesan-kesan hangus. Nampak tak kat sini? Tak macam kat sini. Tak macam kat sini. Tak macam kat sini. Nampak? Tak macam kat sini. Satu je something kat sini. Air dia yang hilang tu, dia akan masuk lalu ke sini. Dia akan masuk kat sistem pembakaran. So dia akan hilang macam tu air. Okey, jom kita tengok. Yang jadi isu sekarang ni. Ni. Okey, yang jadi isu sekarang ni kereta ni. Sikit memang insya-Allah sikit akan angkat head dia, dah angkat, sikit akan pergi test pressure head dia dan sikit akan potong ikut level yang dia boleh potong. Jangan sampai tahap potong terlalu banyak Pergi machine shop yang bayaran tinggi, itu yang diorang boleh buat sebenarnya. Kalau setakat main potong tak ikut dia punya ketebalan, tak boleh. Untuk Enjin Kempro ni dia lain macam sikit. Dah siap sebelum skim, test pressure, tak ada kebocoran, tak ada head crack. So kita skim balik, so boleh pasang balik. Settle masalah head gasket, settle masalah air masuk ke sistem pembakaran. Tak mungkin kereta dia ada masalah air hilang lagi, insya-Allah. Itu je yang kita nampak daripada penyakit kereta ni. Okey, selepas sikit tengok atas kajian sikit. Oh, kajian. Oh, macam dah engineering pula kan. Okey, so kat sini sikit. Okey, sikit dekat sikit lampu ni. Nampak Idam? Okey, tumpu kat sini betul. Bila sikit dah buka, ni adalah sistem pembakaran yang sikit cakap tadi. Okey, ni adalah kenyataan yang nyata yang korang boleh tengok sekarang ni. Kalau korang tengok atas piston dia ni, nampak apa? Cuba tengok betul dekat. Nampak apa? Nampak berkeladak kan? Bekas-bekas sistem pembakaran, betul? Nampak? Jadi macam kerak-kerak apa ni? Kuali orang cakap. Kerak-kerak kuali kan? Macam tu pun boleh kan? Nampak? Okey. Okey, mana datangnya benda ni? Okey. Ini sebenarnya pembakaran yang minyak hitam dah masuk sekali. Melalui yang sikit cakap sebelum ni, liner block, piston ring, valve C, piston, valve C, valve guard, macam tu lah. So benda-benda tu yang boleh menyebabkan benda ni ada ni. Benda ni, kerak-kerak ni sebenarnya sepatutnya tak ada. Atas ni cantik sebenarnya, piston berkilat cantik je. Okey, macam contoh kereta ni, bila sikit dah buka, cuba tengok dalam lubang ni Dam. Bagi aku tolong sudutkan. Okey. Kalau korang tengok betul-betul, okey, liner block ni, okey, nampak liner block ni. Ni ruang tepi dinding piston ni. Korang tengok tak? Korang tengok betul-betul, dia nampak macam bekas. Nampak macam mana? Nampak dia macam bertakok Nampak macam ni, macam berkesan berkawah. Cuba tengok betul-betul. Cuba tengok betul-betul. Nampak ada kesan kan? Okey. Nampak jelas Siti sini. Nampak. Cantik. Okey, nampak Okey, nampak, itu paling jelas sekali. Okey, sekarang ni sikit nak ceritakan. Pegang Dam. Okey, terima kasih Dam Alright, cantik. Sini sikit. Okey. Sebab apa jadi macam tu? Sebab apa jadi macam tu? Kita angkat head, kita nak selesaikan masalah kereta ni, mesti boleh selesai masalah makan minyak hitam. Masalah makan air. Tapi hakikatnya, bila sikit dah buat, owner dia akan menggunakan kereta, sikit berani cakap dalam tempoh 2 tahun ataupun 3 tahun. Paling kuat, kereta dia mesti makan minyak hitam. Tak pun selepas sikit buat ni pun memang ada makan minyak hitam. Dia tak makan air dah, tapi dia akan makan minyak hitam. Sebab apa jadi macam tu? Sepatutnya kat blok liner tadi, dia ada line-line tu. Liner untuk dia punya bentuk asal dia daripada ribo blok. Okay, so bila dah jadi macam ni, mana atas dasar jadinya macam ni? Korang jangan cakap termostat. Okay. So inilah salah satu punca
korang buang termostat. Betul. Korang percaya lah cakap sikit. Piston ni kuncup. Disebabkan gara-gara korang buang termostat. Siapa buang tolak tepi. Hakikatnya kereta ni memang tak ada termostat. Sebelum kejadian ni, memang owner cakap memang tak ada termostat dah. Barulah dia pasang termostat selepas tengok video sikit. Selepas dia pasang termostat, tetap air dia hilang. Sebab termostat tak ada isu pun air boleh hilang. Termostat buka tutup dia nak suhu blok dan piston dalam keadaan cantik. Faham? Blok dia nak suhu dia. Okey, faham tak, sikit tak perli pun sebenarnya. Cuma sikit bagi tahu. Okey. Apabila piston tak dapat suhu yang paling tepat, tahap kepanasan dia yang paling tepat, apa akan jadi dekat piston dia? Dia akan jadi macam ni. Macam yang sikit tunjuk tadi, gara-gara termostat. Piston tu kecut. Piston tu dia nak suhu kepanasan dia. Nampak? Faham tak lagi agak? Agak-agak faham lagi tak? Piston tu kecut gara-gara buang termostat. Sejarah kereta ni memang tak ada termostat. Okey, mungkinlah dulu ada masalah apa dan sebagainya, tapi dah memang tak ada termostat, barulah owner pasang termostat. Kalau korang tengok, kalau kereta-kereta ada bekas overheat ke, bekas-bekas macam temperature panas ke, korang nampak tak? Bukan klip original. Nampak ni? Klip ikat. Sebab apa dia pakai klip ikat ni? Sebab dia takut pressure yang kuat lebih daripada sistem pembakaran ni, pressure yang kuat daripada air ni takut tercabut. Sebab tu dia orang ikat. Kebarangkalian cerita dia lah. Sebab asal dia pakai klip ikat. Klip spring. Klip tu yang spring punya. Yang getah tu makin keras, makin lembut, dia akan gigit. Macam ni korang ikat sekali je. Getah tu, sifat getah kita tahu. Dia akan keras. Dia makin mengecut, betul? Tapi disebabkan dah pakai klip macam ni, dia ikat kuat. Tak ada fungsi asal klip spring. Itu klip spring sebenarnya. Sebenarnya kalau betul-betul tak ada masalah overheat, tak ada temperature panas, memang klip original adalah yang terbaik sebenarnya. Tutup pula kedai. Hardware pula nanti kan. Banyak lagi klip lain kau boleh pasang kat rumah, paip-paip air ke apa kan. Okey. So, piston kecut disebabkan termostat. Jom sikit nak tengok termostat dia. Mana sepandang nak buka termostat? Termostat untuk Kempro senang je. Kalau korang tengok laluan ni, ada satu lower hose dan pipe water pump. Okey, untuk Kempro model ni dia tak rumit mana, susah. Boleh tak rumit mana untuk buka, senang je. Kau boleh buka. Pastikan air radiator dalam keadaan tak panas. Kalau korang panas, korang buka, nanti korang makanlah tuan. Okey, faham Okey, sikit try buka tengok. Kering sangat. Memang tak ada bekas langsung taruh ugam takut kita. Okey, kalau tengok daripada bekas water pump dia, cuba tengok di sini Dam. Kat sini kita akan nampak berapa teruk dia punya pipe besi untuk water pump ni. Macam owner ni wajib dia tukar pipe water pump. Okey, sebenarnya pipe water pump ni tak mahal, cuma kos dia mahal untuk buka pasang benda ni. Tak percaya korang pergi beli kat shopping, korang buat sendiri. Sikit nak tengok apa lama korang buat. Tu dia. Kenapalah kedai tu cas mahal sangat. Buat dulu baru sembang. Okey, kat dalam ni lah termostat. Ada Aidam, cerita. Adalah termostat. Mana termostat dia? Tak ada termostat. Aduh. Okey. So, ikut dasar daripada apa yang Sikit tengok, bukan Sikit nak cakap lama. Ada je kereta-kereta yang Sikit buat, kereta macam contoh kereta Wira, kereta-kereta Iswara kan. Bila dia menggunakan termostat, dia tak akan jadi blok macam ni. Walaupun kereta tu enjin dia dah usia sampai 20 tahun, 15 tahun, nampak? So dia tak ada kesan macam ni. Kalau korang kat hit, korang nampak je kesan macam ni, kereta ni mesti sistem pembakaran dia sejuk. Okey, makna kalau ikutkan, memang sistem telah ditubuhkan. Tak kira lah Malaysia ni suhu panas ke tidak. Sikit cakap baik-baik sebenarnya. Bagi korang faham je. Jangan bawa ajaran sesat sangat. Mengelirukan orang sebenarnya kan. Benda dah ada. Kereta Kempro pun buat dekat Malaysia. Enjin tu pun enjin Malaysia. Kenapa engineer Malaysia tak buang termostat yang dekat enjin Kempro tu?
Itu je kita kena tahu. Okey? So macam contoh kereta dia ni, Sika akan suggest ke owner kena rebuild block dan tukar piston. Nampak kos tinggi berpunca daripada thermostat. Memang Sika cakap sebelum ni, jangka tempoh panjang. Bukan jangka tempoh 3-4 hari terus. Okey? Jangka tempoh yang panjang. So itu je video untuk kali 5 minit dah. Okey, cantik dah, cukup. Ada iklan cukup lah. Okey? Jangan lupa untuk subscribe Skip punya channel, like, komen dan share. Sebelum tu, Al-Fatihah. Assalamualaikum. Bye-bye.